besar-besar. Sebab apa bersangkut dengan orang? Hak ni kalau dia tak nak bertaubat pun, dia kena ada 4 syarat. Nah, antara syarat yang paling ketat ialah dia kena pi pulang balik hak kawan tu dan minta maaf kawan tu. Hak adanah mereka ibu, pak tak mau bagi nafkah kepada anak. Jika kesengajaannya tak bagi nafkah, maka hukumnya berdosa saja. Jika dia tidak mampu, maka ibu tu mampu, ibu tu boleh kira sebagai hutang. Radio Malaysia Kedah FM membawakan kepada anda muslimin dan muslimat rancangan bimbingan Fardhu Ain setiap hari bermula dari jam 6 petang di Radio Malaysia Kedah FM. Anda ternampak orang fakir dan miskin berdekatan anda? Jika ya, hubungi penolong amil zakat Kedah di karya anda. Hubungi Lembaga Zakat Negeri Kedah di talian bebas tol 1800 88 1740. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih Nazri Mak Nasir yang telah bersama dengan anda menerusi MH26 dan waktu ini rancangan bimbingan Fardhu Ain MH69 berteman kami 17 Julai 2018 bersamaan 4 Zulkaidah 1439 Hijrah. Kita bersama dengan yang bahagia Tuan Syekh Yusof bin Ahmad iaitu Pegawai Agama Pejabat Daerah Yan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Syekh sihat? Alhamdulillah Nisa. Alhamdulillah. Baik, mungkin Tuan Syekh ada mukadimah sebelum kita nak teruskan dengan sambungan hadis ke-9. Terima kasih DJ yang bertugas di Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أجرنا من النار اللهم آمين. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sidang pendengar Kedah FM yang mengikuti rancangan kita melalui Kedah FM serta sidang penonton yang mengikuti kita bersama pada petang ini melalui Facebook. Di mana saja tuan-tuan dan puan-puan berada, didoakan mudah-mudahan kesemua kita dalam rahmat dan kasih sayang, diberikan taufik hidayah, kesihatan yang baik, ketaatan yang berkekalan. Mudah-mudahan hari ini sudah menjadi hari yang lebih baik daripada kemarin. Harapan kita bersama mudah-mudahan esok akan jadi hari yang lebih baik untuk kita bersama dalam rangka mentaati perintah Allah sebagai hamba dan khalifahnya di muka bumi. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur kita, tuan-tuan, saya panjatkan sekali lagi kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan saya tidak ke udara, alhamdulillah sampai hari ini, minggu ini saya kembali ke konti untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak kepada yang mendoakan kesihatan saya. Saya yakin dan percaya semua kita sudah lama faham bahawa di sebalik nikmat itu memang ada bala, ada ujian. Di sebalik ujian dan bala pasti ada nikmat yang menanti. Setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Mudah-mudahan kita sentiasa beruntung dan berutuah ketika menghadapi pemberian Allah Subhanahu wa taala, sama ada ia bersifat nikmat ataupun bala. Kalau nikmat kita syukur, kita dapat pahala. Kalau bala ujian kita sabar, kita juga akan dapat pahala. Mudah-mudahan kita semua dalam semua keadaan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, banyak peristiwa sudah berlaku, banyak dan panjang masa sudah pun berlalu. Mari kita hargai apa yang tinggal dengan kita. Walau apapun kita sebenarnya, tuan-tuan, sangat kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang kita impikan menjadi kenyataan. Kita boleh mengharap, kita boleh merancang, kita boleh merangka, kita boleh merancana.
kita boleh berusaha dan memang kita dituntut berusaha, berikhtiar sedaya upaya. Tetapi akhirnya yang memberikan natijah adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Yang tinggal kepada kita sebagai hamba Allah adalah taat kepadanya. Sentiasa menjadi seorang yang menghargai. Petang ini ingin saya mukadimahkan satu pesanan pada diri dan kepada tuan-tuan semua. Marilah kita hargai apa yang tinggal dengan kita. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita akan menangisi sesuatu yang telah tiada lagi pada saat sewaktu dia bersama dengan kita, kita tidak menghargainya. Berapa ramai anak-anak pada waktu mak ayah dia dengan dia, waktu tu dia tak cuba untuk jadi anak yang terbaik buat mak ayah dia. Dia kerap melukakan hati mak ayah dia. Akhirnya bila mak ayah dia dah tak ada, waktu tu baru dia teringat masa-masa yang telah dia lepaskan. Dulu dia sibuk dengan banyak benda. Dia sibuk dengan kerja dia, dia sibuk dengan mesyuarat dia, dia sibuk dengan projek dia. Dia sibuk dengan keluarga dia sendiri sehingga dia lupa bahawa dia ada ibu ayah yang dia juga bertanggungjawab memberikan kasih sayang kepada mereka. Apalagi dia adalah seorang anak lelaki yang tidak pernah putus tanggungjawab pada mak bapak, tidak seperti anak perempuan yang bertanggungjawab pada suami. Tetapi berapa ramai hari ini anak-anak lelaki yang sudah tidak menjadi anak yang bertanggungjawab kepada ibu ayah. Hanya orang yang pada waktu ibu ayahnya sudah tiada, waktu itu baru dia tahu sebenar-benar apa yang dikatakan menghargai wujudnya ibu ayah di sisi. Ya, bila ayah dia dah tak ada lagi, waktu tu baru dia menangisi kesilapannya. Bila mak dia dah mati, waktu tu baru dia menyesal kenapa dia tak buat yang terlebih baik buat mak ayah dia. Tuan-tuan, macam itulah seterusnya berapa ramai yang ada keluarga tak hargai keluarga yang ada kelilingnya. Ada isteri, ada anak-anak yang menjadi penghibur hati, penyejuk mata, menjadi samaratul qalbi. Tidak cukup untuk menjadikan dia bahagia di rumah. Berapa ramai hari ini yang jadi ayah, dia lebih senang duduk di luar dengan kawan-kawan dia. Di rumahnya ada isterinya, di rumahnya ada anak-anaknya. Bahkan tidak sedikit yang hari ini sedang berada di rumah tubuh jasadnya, tetapi dia masih lagi dengan aktiviti di luar daripada rumahnya. Anaknya sudah tidak mendapat layanan seorang ayah. Anak ingin berbanja dengan ayah dan ibu, tapi ramai ibu ayah hari ini sudah tidak menghargai nikmat yang Allah bagi. Anak-anak yang sedang membesar yang inginkan belayan daripada ibu ayah. Tangan-tangan dan jari jemari mereka memegang dan melayani telefon. Pintar yang masing-masing hari ini menjadi sebahagian daripada kehidupan kita, tuan-tuan. Saya tak kata kepada tuan-tuan saja. Satu jari saya tunjuk pada tuan-tuan, 4 jari tunjuk pada diri saya sendiri. Kita ada telefon pintar. Kadang-kadang ada pasangan kita di sebelah. Dia menanti untuk bersembang dengan kita, bertanya khabar kita. Tapi kita sedang bertanya khabar orang lain. Kita sedang melayani ramai kawan-kawan kita di luar. Bahkan kadang-kadang pasangan kita sudah pun tertidur kerana menanti kita. Kita pada waktu itu masih lagi duduk senyum, duduk gelak dengan kawan-kawan kita di luar melalui aplikasi-aplikasi yang canggih pada hari ini. Alangkah malangnya bila hati yang luka itu berdarah. Alangkah malangnya apabila derita itu bertambah. Akhirnya, yang dekat menjadi semakin jauh. Akhirnya, hati itu sudah tidak mampu lagi menanggung apa yang telah pun dilalui apabila pasangan curang dalam hidup oleh kehadirannya orang ketiga. Jadi tuan-tuan, saya mengajak kita menghargai supaya kita mensyukuri. Kalau betul kita menghargai, kita mesti mensyukuri. Kerana kita tidak menghargai, maka kita tidak syukur. Kita
Kita ada ibu, kita ada ayah, kita ada isteri, kita ada suami, kita ada anak-anak, kita ada kawan, kita ada sahabat, kita ada kerjaya. Kita ada nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita. Kenapa kita tidak menghargai, langsung mensyukuri? Kenapa kita kufur nikmat Allah? Sedangkan kita tahu bahawa Allah akan sentiasa menambahkan kepada kita nikmatnya kalau kita syukuri. Sedangkan Allah mengancam kita, kalau awak kufur, kalau kamu engkar, azab aku itu adalah azab yang amat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu syukur, aku tambah lagi nikmatku. Dan sekiranya kamu kufur, azabku adalah azab yang amat pedih. Bukan sedikit hari ini ramai orang, dia belum mati tapi hatinya sudah mati. Dia tidak rasa sensitif. Dia tidak rasa pedih pada waktu sepatutnya hatinya telah rasa pedih. Dia sepatutnya bukan sahaja bersimpati, bahkan berada di tengah-tengah tragedi pada saat dia sepatutnya berada di situ. Dia suami, tidak merasa dirinya suami yang mesti bertanggungjawab pada isteri. Dia isteri, dia tidak lagi merasai bahawa dia seorang isteri yang akan sepatutnya hidup semati dengan suami. Dia ibu dan ayah, dia anak-anak, dia tidak merasa mereka sebahagian daripada keluarga yang saling lengkap melengkapi, yang membina tidak meruntuhkan. Bayangkan kalau penyakit individualistik, keakuan ini bertambah dalam masyarakat. Bayangkan masyarakat akan menerima akibat sekiranya keluarga, sistem di dalamnya sudah rosak. Bila suami tidak bertanggungjawab, bila isteri mengkhianati amanah, bila anak-anak tidak terbina sebagai anak yang soleh dan solehah, mereka hidup melayani nafsu. Kalaulah tuan-tuan, kita yang jadi suami, yang dah jadi bapa, yang dah jadi isteri, yang jadi ibu, yang hari ini kita berjuang, berusaha, cari makan, cari rezeki, kita terlupa untuk tanggungjawab yang Allah dah bagi dekat kita. Kan? Apa akan jadi? Apa beza kita ni dengan yang sedang lompat di atas pokok tu, Nisa? Kalau hanya kita hidup hanya untuk cari makan, hanya untuk memenuhkan tuntutan perut kita semata-mata, kelangsungan hidup kita atas dunia ni bergantung kepada tanggungjawab yang kita laksanakan daripada amanah Allah sebagai hamba dan khalifahnya. Kalau kita nak balik kepada Allah sebagai tetamunya dalam surga, ya, kita boleh buat apa kita punya suka. Orang muda, orang tua-tua dulu pun sebut, dia kata tepuk dada tanya selera. Hari ini kita dengan duit ringgit kita yang kita rasa kita yang punya, ikut suka kita nak buat apa. Dengan sihat tubuh badan kita, dengan kodrat dan tenaga kita, kita rasa kita punya suka nak belasah buat apa. Sedangkan kaki kita ni tidak akan pernah berganjak pun di depan Allah pada hari kiamat. Sehingga kita ditanya, an umrihi fima afna wa an syababihi fima abla. Dulu aku bagi umur pada kamu, hai anak Adam, kamu buat benda. Dulu kamu jadi muda, kamu belasah buat apa waktu kamu muda? Oh, kita ada wang ringgit. Tuhan tanya juga, min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana kamu dapat ringgit kamu tu? Dari mana kamu dapat duit tu? Kemana kamu belanja duit tu? Tuan-tuan, kita hidup sebagai manusia berilmu. Kita ada pengetahuan. Tuhan tanya kita tentang pengetahuan kita. Wa an ilmihi ma amila bi. Ilmu yang kamu dapat, apa kamu amal dengannya? Tuan-tuan, jadi petang ni saya nak mukadimahkan kepada apa yang saya sebut tadi, menghargai lalu mensyukuri. Kita mesti positif. Saya membisikkan pada diri saya selalu, pada saat saya jemu duduk di rumah seorang-seorang kerana bercuti panjang, supaya menghargai nikmat yang Allah bagi. Mesti sentiasa positif untuk terus melangkah ke depan. Sebab satu hari kita dah tak boleh melangkah lagi. Tetapi pada saat Allah Ta'ala bagi dekat kita sesuatu, maka kita hendaklah menelah dengan betul.
supaya kita tidak tergelincir menjadi hambanya yang mengkufuri apa yang Allah bagi. Yang penting, waktu kita jadi hamba dia tuan-tuan, jadi khalifah dia, Allah pesan, ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum. Hai orang beriman, jangan kamu khianat akan Allah Tuhan kamu. Jangan kamu khianat Allah, jangan kamu khianat Rasul. Jangan kamu khianat amanah-amanah yang dipikulkan ke atas kamu. Kita kena tanya, di dunia kita akan pasti bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa taala di hari mahsyar itu. Kepada anak kita panjang lagi masa, tapi belum tentu kita boleh hidup lebih lama daripada ibu ayah kita yang sudah tua. Jangan ingat bahawa ayah kita mesti pergi dulu pada kita. Tidak, tuan-tuan. Kerana mati bukan hak kita. Kita tidak boleh pertikai sama sekali bahawa ia satu kepastian. Jadi jom kita hargai ibu ayah kita. Kepada ibu ayah, hargai anak-anak. Pastikan mereka itu dibelai dengan kasih sayang, dididik dengan tarbiyah dan asuhan, ditegur, dibentuk, dijana, dicanai, supaya mereka menjadi zurriyatan thayyibah, menjadi anak-anak yang salihah, yang akan menjadi penghibur kita dunia dan penyejuk mata kita sampai ke akhirat, bukan sahaja di dunia semata. Jadi, saya ingat setakat tu mukadimah kita. Tuan-tuan, kita sambung. Saya mengajak yang ada kitab, guna kitab kita 40 hadis akhlak mulia ini yang disusun oleh Syekhuna Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah, yang sudah sampai di muka surat yang ke-20. Kata Tok Musannif pengarang, maka janganlah sekali-kali seorang majikan itu bertindak kasar kepada para pekerja. Bahkan mereka hendaklah ia menganggap para pekerjanya itu adalah saudara-saudaranya. Dia merujuk kepada hadis Nabi yang sahih. Nabi kata, hum ikhwanukum wa khawalukum. Hum ikhwanukum wa khawalukum ja'alahumullah tahta aidikum. Ya? Mereka itu adalah sebenarnya saudara-saudara kamu. Mereka itu, yakni hamba-hamba kamu atau pembantu-pembantu kamu. Mereka itu adalah saudara kamu dan penolong kamu. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah Ta'ala telah jadikan mereka itu terpaksa tunduk di bawah perintah kamu. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu. Oleh itu, siapa-siapa yang ada saudaranya di bawah kekuasaannya, maka hendaklah ia bagi makan kepada saudaranya itu daripada apa yang dia makan. Wa yulbisuhu mimma yalbasu, dan dia hendaklah bagi pakaian pada apa yang ia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, janganlah kamu bebankan kepada mereka itu tugas-tugas yang sangat berat. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, bahkan apabila kamu menyuruh mereka melaksanakan suatu pekerjaan, maka hendaklah kamu menolong akan mereka. Jadi pengarang menyebut di dalam huraiannya, seorang majikan, yakni ketua yang memiliki gedung perniagaan kah, yang menjadi ketua di organisasi kah, di usahanya kah, ataupun jabatannya kah, dia hendaklah tidak bersikap kasar. Jangan bertindak kasar kepada para pekerja. Hanya ini tentu ujian kita di antara yang ramai orang tak boleh tahan adalah bila dia dapat kuasa. Dulu waktu dia belum ada pangkat, dia tak macam tu. Selalunya orang bawah cakap lagu tu lah. Dia kata, dulu baguslah dia tu boleh duduk sekali dengan kita. Apalah ni yang boleh. Tak ada apa dah kita ni, dia tak pandang pun . Dia dah tengok bintang di langit, lupa dah dia rumput di bumi. Kan? Jadi bila bercakap pula, dia akan dengan nadanya, dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Jangan begitu, tuan-tuan.
yang ada pangkat, yang ada jawatan, apalagi yang mempunyai leluasa. Jangan bertindak kasar. Kan? Dengan para pekerja kita, kita hendaklah anggap, kata musannif, para pekerja itu adalah saudara-saudara. Mereka itu saudara-saudara kita. Kan? Allahu Akbar, tuan-tuan. Orang bawah kita ni malu kalau kita boleh pergi duduk sekali. Dia tengok tu dia menteri main makan di kantin. Cik. Kan? Keluar dalam paper. Bukan lah? Jadi orang pun tengok tu. Dia ni tak, dulu mana ada. Dulu tak ada. Kan? Adik boleh pergi makan duduk di bawah sekali. Jadi maknanya, kalaulah satu orang tu, dia ni ketua. Dia ni bos di situ lah. Tiba-tiba dia boleh pergi di dapur no. Kita panggil kedohok dah kan. Tukang-tukang masak, duk masak. Tiba-tiba dia pergi tu bersama dengan mereka. Lagi malu. Nak abang kata lagi malu. Macam tu. Kita hari ni kadang-kadang dia pi juga, tapi pi pasal nak ambil gambar. Itu tak mau tak karan lah. Tapi makna lagu tu pun kira dia syok dah, kira mercik dah. Kan pasal apa? Pasal mau mai duduk pi ambil gambar sekali pun kira okey dah. Kalau nak buat pun dia tak bagi pun, dia tuan untuk saya buat lah, tuan untuk saya buat lah. Tapi kita pi duduk melayan mereka, bercakap dengan mereka, menyantuni mereka, mereka akan rasa kita tu cuba untuk bersama dengan mereka. Mereka pun tak mau kita nak pergi ambil gambar mereka. Mereka pun tak mau. Pergi tekat, mereka pun tak mau kita pergi ambil kerja mereka. Pergi ambil gambar dengan mereka, mereka syok lah. Kan? Lagu tu. Tetapi ada orang dia tak boleh. Dia nak pitang tu tak boleh. Tempat tu tidak sesuai, dia kata cik. Tempat tu tak sesuai. Tak selayaknya untuk dia pergi. Tapi sebenarnya, kepimpinan, dia mau lompat lagu tu. Rasulullah SAW dulu, adalah hadis Nabi. Saya ingat cerita macam mana Nabi, dengan sahabat-sahabat dalam satu perjalanan, bila sampai satu tempat, mereka berhenti dan masing-masing, nak siapkan makan. Kemudian Nabi SAW nak keluar untuk pergi cari kayu api. Sahabat-sahabat tak bagi. Sahabat-sahabat kata, Rasulullah tak payahlah kami buat. No. Rasulullah pergi cari kayu api. Tu Nabi tunjuk dekat kita macam mana kebersamaan itu. Nampak tak? Jadi maknanya, kalau kebersamaan itu ada, kita akan bahagia. Kalau dalam keluarga lah bahagianya. Isteri kan, kalau suami itu tolong dia, kalau kita ajak anak-anak kita buat bersama, anak-anak buat kita buat bersama. Jadi kebersamaan itu. Cuba bayangkan tuan. Ini satu teori mudah, tapi nak buat itu susah. Isteri kita duduk masak, kita duduk baca paper kat depan. Berapa orang isteri duduk masak, dia tak pergi masak pun, dia duduk teman isteri dia dekat dapur kan. Dia support isteri dia kat situ. Umpamanya lah. Apalagi kalau dia boleh pergi masak bersama. Isteri dia goreng, dia tolong kacau. Isteri dia masak, dia tolong hidang. Contoh. Kan? Tapi nak buat terserah tuan-tuan. Tapi saya nak kata bahawa seorang yang hadir bersama, kebersamaannya dia dengan pasangannya, dengan orang di bawahnya, akan memantapkan hubungan, akan mengukuhkan ikatan. Jadi dalam keadaan di mana kita boleh bersama, ramai hari ini sudah tidak bersama. Jadi tuan-tuan, walaupun sebenarnya suami ni dia ketua kan, macam tu juga ketua ni dia boleh tetap memilih untuk bersama dengan pekerjanya, dengan isterinya, maka itu adalah yang paling baik tuan-tuan ya. Baik. Dan apabila dia bercakap, dia tidak akan bercakap kasar. Kita pernah bercakap dah dulu dalam kita bercakap lembut. Kita bercakap lembut itu adalah baik. Bahkan sifat orang beriman adalah orang yang bercakap dengan lemah lembut. Dia berakhlak dengan akhlak yang mulia, dia berakhlak dengan akhlak yang terpuji, ketika mana dia mensantuni atau bercakap dengan saudara-saudaranya. Jadi dalam fasa ini kata pengarang, janganlah sekali-kali seorang majikan itu bertindak dengan kasar kepada pekerjanya. Maka waktu dia tidak bercakap kasar, dia hendaklah bercakap lemah lembut.
Bahkan dia hendaklah menganggap para pekerja itu adalah sebagai saudara-saudaranya. Baik. Pengarang sambung lagi. Dia kata mereka juga itu adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Dia anak cucu Nabi Adam. Kalaulah kita kata macam majikan hari ni, mereka tu mai daripada seberang lah. Kan? Mai duduk dengan kita, mai bekerja dengan kita, duduk di rumah kita, jadi pembantu rumah, jadi pembantu kedai, jadi pekerja kelang. Kan? Kadang-kadang dengan kesusahan dia itu, kita nampak kedut-kerut di wajahnya sangat dahsyat, sedangkan umurnya masih muda kerana beban yang terpaksa ditanggungnya. Sepatutnya sudah cukup menjadikan kita lembut hati. Tapi berapa ramai hari ini yang tidak peduli pun nasib orang lain kerana dia mementingkan servis, perkhidmatan, aku bayar gaji dekat kamu. Dia bagi kawan tu pakai, selayaknya dia kata, hang siapa? Hang nak pakai elok-elok, hang siapa? Hang pembantu rumah. Hang mau pakai sulung katuk ya. Hang mau pakai sulung katuk ya. Dia bagi perempuan itu ataupun pekerja itu mendapat satu makanan yang tidak selayaknya. Dia makan yang lain, pembantu rumah makan yang lain. Dia tak bagi pun yang sepatutnya. Tidur pun beralaskan kotak-kotak yang dibuka. Kadang-kadang kita baca dalam surah Abang sampai dia bagi tidur di luar sekali dengan anjing di luar. Itu adalah di antara sesuatu perkara yang malang lah berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Kalau sekiranya kita melayani anak cucu Tok Adam ni macam tu, tuan-tuan. No? Walau siapa pun, bahkan kalau kita Islam, mereka bukan Islam sekalipun, kita tidak boleh melayan yang seperti itu. Kerana Islam tidak pernah menzalimi sesiapa pun, sehinggalah tidak pernah menzalimi kepada bukan manusia sekalipun. Kita tak boleh sebagai seorang Islam menzalimi hatta kepada binatang sekalipun. Baik. Kata pengarang lagi, mereka memerlukan sesuatu yang sama dengan keperluannya. Oleh itu, hendaklah ia majikan memberi pakaian atau makanan kepada mereka atau gaji yang membolehkan mereka membeli pakaian atau makanan. Dan janganlah ia suka membebankan mereka dengan tugas-tugas yang berat, yang susah mereka laksanakan. Kalau boleh, hendaklah para majikan menolong para pekerjanya dalam melaksanakan tugas-tugas mereka atau sekurang-kurangnya memudahkan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada mereka. Ini di dalam bab majikan lah. Majikan dengan orang bawah ni bukan. Janganlah kalau kita nak bagi tu, bagi sampai tak patut padan. Bagilah yang sepatutnya begitu. Bagilah dengan penuh rasa ihsan. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan itu kepada semua segala sesuatu. Jadi sampailah kita kena bersifat kesian belah ihsan, kita hendaklah sentiasa bersifat ihsan. Diajak oleh Nabi, iza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu nak sembelih pun, nak bunuh pun, kamu kena bunuh dengan ihsan. Wa iza zabahtum fa ahsinuz zibhah. Dalam bab penyembelihan, bila kamu nak sembelih, kamu hendaklah bersifat ihsan waktu kamu nak sembelih. Sampai begitu sekali. Jadi maknanya kita nak bagi satu-satu kerja, nak bagi satu-satu perkara, nak diselesaikan oleh orang bawah kita, pekerja kita hendaklah bersifat adil dan ihsan. No? Jangan beban kat kawan ni kita tak bagi. Jangan kita nanya kawan ni kita kawan ni kita bagi keutamaan, kita bagi kelebihan, bagi dia rehat. Yang kawan ni buat kerja tak berhenti, sehingga seorang merasa diinaya dengan sebab keputusan yang telah kita buat, kerana kita mempunyai leluasa dan mempunyai kuasa. Benda ini boleh saja berlaku bahkan dalam rumah tangga. No? Kadang-kadang ada mak bapak, dia layan anaknya dengan tidak adil. Nampak tak? Jadi anak ni, dia bagi teruk-teruk kerja. Anak ni rehat je. Sebab apa? Sebab anak yang teruk kerja ni, dia ni anak bukan anak dia. Anak tiri dia. Kan? Anak ni anak yang diambil dari mana-mana. Orang bagi ke apa ke, anak angkat dia. Atau anak ni mengaji tak apa tinggi. Anak ni mengaji pandai. Maka ni rehat.
Ini juga tidak adil. Bahkan kita hendaklah berlaku adil. Nabi suruh kita adil dengan anak-anak ni sampai kalau kita sayang satu orang, kita kena sayang juga yang lain. No? Mereka semua ada hati. Seperti kita ada hati. Betul tak? Ya. Setiap kita ada hati dan perasaan. Kita ingin dikasihi. Kita ingin disayangi. Kita ingin dihargai. Kita luka bila dilukai. Kita sakit bila disakiti. Jadi, kita hendaklah berusaha dalam semua waktu untuk sentiasa menghargai supaya akhirnya kita juga dihargai. Kita mesti mengasihi kerana Allah Maha Adil. Kita akan dikasihi. Kita mesti menyayangi supaya akhirnya kita juga disayangi. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan enggan menghargai, tuan-tuan tak mau menghargai yang duduk keliling tuan-tuan, tuan-tuan tak mau hargai anak-anak tuan-tuan, tuan-tuan tak mau sayang mereka, tuan-tuan tak mau kasih, tuan-tuan jangan heran tuan-tuan kehilangan anak tuan-tuan. Tuan-tuan kehilangan penghargaan mereka, tuan-tuan kehilangan kasih sayang mereka. Sebab tuan-tuan tak mau menghargai mereka. Tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, saya teringat teringat ibu saya yang sudah banyak usianya. Dia duduk dengan saya. Umurnya dah 76. Satu hari tu ada nasi goreng yang isteri saya panaskan. Nasi goreng. Ada nasi baru. Nasi putih. Tapi ibu itu takut nanti nasi goreng tu tak habis. Dia nak makan. Saya kata, saya nak makan, saya suka. Nak makan. Bagi seorang setengah. Saya cakap dengan rumah saya. Cuba tengok mak. Dia takut kita tak makan. Dia makan. Dia takut benda tu tak habis. Padahal kita nak makan. Kita tak sanggup tengok dia makan benda yang dipanaskan. Dia panaskan sebab benda tu saya nak makan. Tuan-tuan muslimat sekalian. Begitulah ibu kita. Dia tengah makan tu. Dia masih tengok apa yang kita suka. Dia letak, dia bagi. Makanlah. Dia makan sikit. Dia bagi lagi kita. Padahal kita dah macam ni punya usia. Ibu kita masih lagi memberikan kasih dan sayangnya pada kita. Jadi tuan-tuan muslimat sekalian. Demikianlah kita akan melalui fasa hidup. Kita akan melalui putaran masa. Hari ini kita muda, satu hari kita tua, hari ini kita kecil, besok kita dewasa. Sampai masa kita akan tetap mengambil akibat daripada perbuatan kita. So, kalau yang betul, teruskan apa yang baik daripada Allah itu. Kalau yang salah, mesti balik semula ke pangkal jalan, buat pembetulan. Carilah keredaan Allah supaya akhirnya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan menjadi hambanya yang bertuah dan beruntung. Jadi pengarang menutup di dalam kesimpulan kepada hadis yang panjang ini adalah di antara akhlak mulia yang patut mendapat perhatian daripada kita semua supaya suasana aman dan keselesaan hidup dalam semua lapisan masyarakat kita. Jadi akhlak mulia ni tuan-tuan adalah merupakan satu daripada teras agama. Kalau di sana itu orang tu akidahnya benar, maka dia tak boleh lari daripada ibadat yang ditunaikan, syariat yang dihayati dan juga akhlak mulia yang menjadi kehidupan kepada dirinya. Tak ada dalam Islam ini ibadat, melainkan dalam tu mesti ada akhlak. Dalam apa ibadat pun, sembahyang ada akhlak, puasa ada akhlak, ada adab dia. Zakat ada akhlak, haji ada akhlak, umrah ada akhlak. Bahkan sebenarnya hidup kita tuan-tuan, kalau kita perhati, akhirnya bila kita mati, yang paling memberatkan timbangan kita adalah akhlak kita itu. Bayangkan betapa malangnya seorang yang memahami agama itu dalam bentuknya yang tidak betul. Bayangkan betapa betulnya kalau kita dapat faham agama kita seperti mana yang dituntut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita mengaji tuan-tuan, biar kita mati sebagai talib al-ilmi. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat keampunan, kemaafan kalau ada sedikit kekurangan, kalau ada kesilapan kerana kita tengah duduk mengaji, tiba-tiba kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat setakat tu kita buka untuk soal jawab pada petang ni, wallahu a'lam. Kita berehat seketika. Terima kasih kepada anda yang terus mendengar rancangan bimbingan Fardhu Ain. Mungkin ada persoalan yang nak dikemukakan, boleh hubungi di talian 04771 3037 ataupun 0477171608. Boleh juga kemukakan soalan anda di ruangan komen di live Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Sabda Rasul junjungan yang mulia, kejar ilmu walau di mana.
beramal dengan ilmu yang benar, ikhlas kerana Allah. Tunai hak Allah, Allah tunai hak kita. Nafsu jangan ikut, hati jangan diturut, akal mesti perkudakan nafsu. Jangan nafsu perkudakan akal. Pimpin hidup kita dengan wahyu, iaitu Quran dan Sunnah. Tanamkan cinta, semaikan rindu. Muslimin dan Muslimat, rancangan bimbingan Fardhu Ain setiap hari bermula dari pukul 6 petang di Radio Malaysia, Kedah FM, Mesra Harmoni. Baik, waktunya sesi soal jawab. Kita terima pemanggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mita. Ya, Mamu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mamu. Alhamdulillah, Mamu doa pada Tuhan biarlah Ustaz. Lama-lama sihat. Alhamdulillah. Terima kasih, Mamu. Ya, Mamu. Dan mengkuan Ustaz pula. Kadang-kadang ni kita ni tu ingat-ingat kata kita ni launa bodoh, tapi kita tak bodoh. Tapi dulu macam kita jaga mak kita, semua mak kita jaga kita. Ya. Lah balik pula balik. Kita nak kena jaga depan lebih pada teruk pada mak kita jaga kita. Kita makan minum pun kita mak kita suap. Tapi lah punya anak kita nak kena cari bagi makan kat depan. Depan ni buat lamunan depan ni ego sangat. Ya. Siapa-siapa kita tak ikut hukum perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW yang ajar kita semua cukup. Ya. Tapi ada pula yang buat nanya dekat anak pun ada. Tapi lah ada anak buat nanya mak lagi teruk pada bercacah. Yang kau tolonglah urai dan dalam lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cik Ilyas. Ya, Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ilyas. Syekh. Ya. Ada tuan hadis Nabi mengatakan di akhir zaman ni ibu bapa melahirkan anak-anak sebagai tuan. Ya. Dan ibu bapa itu menjadi hamba kepada anak-anak. Ya Allah. Ya. Bagaimana boleh jadi macam tu? Ya, ya. Padahal kita sebagai ibu bapa telah menunjuk contoh yang terbaik. Ya. Walaupun kita beberapa kali menyuruh, Ya. tapi kita tunjuk dengan tauladan, membuat Ya. semua apa yang baik pekerjaan-pekerjaan lah di dalam rumah ni, supaya mereka tengok. Kadang-kadang kita cakap, dia tak dengar. Ya. Minta penjelasan daripada Tuan Syekh. Baik, terima kasih. Macam manakah caranya untuk mendidik anak-anak yang sudah dapat berdikari untuk dapat menjalankan kerja dalam rumah ni. Ya. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima pemanggil yang terakhir saya kira. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Kak Indun Kampung Tamar. Ya, Kak Indun. Ya. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kak Indun kita tahu sikitlah bila dengar cerita Tuan Syekh tentang ibu Tuan Syekh dulu. Memang betul ibu Kak Indun macam tu juga. Ya. Arwah dia macam tu juga. Dia kalau dia makan apa-apa, dia buat macam tak lalu, nak tak kenyang, lawan nak bagi kita makan kan. Ya. Terutama kalau Kak Indun ni, Kak Indun okey, ibu dia lagi ni lah. Dia buat tak lalu macam kenyang. Sudah dia lalu lah. Itu dah memang jasa sak ibu kan. Itu saja. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih kepada semua pemanggil, Mamu, Cik Ilyas dan juga Kak Indun. Soalan daripada Mamu, Cik Ilyas, Kak Indun tak lari daripada berkenaan dengan anak-anak zaman ini. Memang zaman kita hidup ni zaman yang disebut sebagai akhir zaman. Ya, Nabi kita adalah Nabi akhir zaman. Kita dengan Nabi pun dah jaga lebih 1400 tahun. Jadi kita sedang hidup di satu zaman yang kalau kita undur 10-20 tahun pun dia dah cukup jauh beza dia. Ya. Jadi cabaran sangat hebat dan tekanan makin kuat. Dulu mak ayah kita ajak kita, nampak macam tak begitu teruk pun kata Mamu, tapi lah ni kita nak ajak anak kita lagi susah. Bukan? Kita ni sampai nak kena bagi kat depa makan sampai depa tua pun teruk nak bagi makan lagi. Nah, lepas tu dia kata anak pula buat macam-macam dekat ibu bapa ini. Tuan-tuan, dia ada kaitan antara pendidikan yang kita bagi dengan hasil daripada pendidikan itu. Nah,
kita mesti memberi pendidikan. Kita mesti melaksanakan tugas ini. Ini satu tanggungjawab. No? Kita jangan kata pendidikan hanya di sekolah. Itu tak betul ya tuan-tuan. Sekolah yang pertama, pendidikan guru pertama adalah kita. Siapa dia? Ibu bapa itulah. Kan? Ibu bapa lah. Jadi siapa yang mewarna anak-anak ni? Yang mewarna anak-anak tu ibu bapa dia. Jadi dia ada kaitan antara apa yang Mamu tanya itu dengan Cik Ilyas tadi. Nah, sebab kita dah di akhir zaman. Tanda akhir zaman itu antalidal amatu rabbataha. Seorang ibu melahirkan tuannya. Dengan sebab kita tidak memberikan tarbiyah, kita tidak memberikan pendidikan. Ibu bapa sebahagian hari ini, khususnya generasi yang muda ini, mereka tak cukup ilmu keibubapaan. Tak cukup. Saya minta maaf cakap tuan-tuan. Kita terpaksa benarkan mereka kahwin sebab kalau tidak mereka akan bergelumang dengan maksiat. Bahkan kita kahwinkan sebahagian daripada pasangan itu dalam keadaan dalam perut tu dah ada baby pun. Mereka dah terlanjur pun. Ya. Jadi berapa ramai yang berkahwin itu dengan ilmunya. Dia jadi seorang suami, dia jadi seorang ayah kemudiannya, dia jadi seorang isteri, dia jadi ibu kemudiannya dengan ilmu. Itu. Dia ada kaitan. Apabila jahil menguasai, pada ketika itu dia sudah tidak kenal antara kaca dan permata. Dia sudah tidak tahu priority. Dia sudah tidak mampu membedakan yang betul dan salah. Dia meneka dalam kesamaran. Dia kata dia bagi kasih sayang. Kasih sayang itu kita boleh umpamakan seperti madu. Rupa-rupanya yang diberikan adalah racun. Nampak tak? Contoh saya bagi. Berapa ramai hari ini yang tatang anak dia, yang sayang anak dia, yang tak sanggup melihat anak dia menangis sedikit pun. Nangis pun tak boleh. Pasal dia kata dia sayang. Nah, lepas tu dia bagi anak dia makan. Dia bagi anak dia makan. Sikit je bawa pergi. Batuk pun tak boleh. Sikit 2 sekali batuk bawa pergi hospital, pergi klinik lah. Pasal apa? Tak boleh. Dia sayang. Dia tak boleh dengar anak dia teriak. Jadi antibody anak dia lemah. Kan? Keluar sikit tak boleh ni. Kena hujan sikit tak boleh ni. Anak tu pendek kata, anak ni pendek kata tatang macam minyak yang penuh lah. Minyak penuh kalau kita tatang tak menitik sikit pun. Maksudnya betul. Jadi akhirnya anak tu tidak ada kekuatan. Dia tidak ada kemampuan. Jadi waktu duduk dengan mak dia okeylah dengan ayah dia. Tiba-tiba dia dah besar, dia nak kena keluar. Jadi dia tak tahu nak bawa diri dia. Dia tak mampu nak bertahan dengan kepanasan. Dia tak mampu nak bertahan dengan ujian. Dia tidak ada jati diri. Nampak tak? Yang paling besar sekali, apabila anak itu buta sebutanya dengan agama. Jadi berapa ramai hari ini tuan-tuan, yang pentingkan anak yang kuat ini. Anak kita, kita pernah sebut berkenaan dengan, anak kita mesti jadi seperti ikan dalam laut. Kan? Ikan dalam laut ni apa maksud? Ikan tu dia walaupun laut tu masin, dia tetap tak masin. Kan? Walaupun ikan tu hanya ikan temenung, walaupun dia kata aku ni ikan temenung je. Tapi kalau hang nak bagi aku masin, dia kata langkah mayat aku dulu. Betul lah. Kita pun cukup dia, kalau kita makan, kita gigit dia, dia tetap tak rasa masin. Isi dia tetap manis. Tambah ikan tu kan tak kena air lagi, kita goreng manis lah, ikan temenung kan, lemak pula kan lah. Kan? Tapi kalau kita nak makan ikan masin, kita kena buang garam. Ikan tu kita belah perut, belah dia, buang, lepas tu bubuh garam apa semua, jemur, masinlah dia waktu tu. Hatta ikan bilis sekalipun, walaupun dia lagi kecil pada ikan temenung, tetap tak masin. Sehingga dia diproses untuk menjadi ikan yang masin. Laut masin ayak dia, ikan dalam tu tak masin. Jati diri ikan tu kuat. Kita kena jadikan anak-anak kita ini, mempunyai jati diri yang kuat. Apa jati diri dia? Dia seorang Muslim yang baik. Dia seorang anak yang saleh, yang kenal Allah. Akidahnya benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tetap tunduk dan sujud kepada Allah. Sejak kecil kita ajak dia semayang. Berarti kecil lagi kita bawa dia pergi masjid surau. Dia dihiasi hidupnya dengan adab, dengan akhlak yang mulia, dengan orang tuanya, dengan mak bapaknya. Dia jumpa yang tua dia hormat. Dia jumpa yang muda dia kasih.
Alangkah indahnya kalau seorang budak membesar demikian sehingga diletak kumpulan ini, satu kumpulan yang akan mendapat naungan arasy Allah bila anak muda itu besar dari remaja sampai muda, nasya'a fi ibadati rabbih atau ibadatillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan salah ibu mengandung, yang salah apabila yang dikandung keluar melihat dunia, dia tidak dididik, diasuh menjadi seorang anak yang soleh, yang akan menjadi penyejuk mata ibu dan ayah. Jadi kepada Kak Indun, dia hanya mengungkap memori silam tentang ibu. Tuan-tuan, jom kita berbakti pada ibu. Jangan lupa di bawah telapak kakinya ada surga. Carilah redanya. Mintalah dia doa pada kita selalu. Mudah-mudahan bila mereka pergi, kita tidak akan sesal kerana kita telah memberikan yang terbaik buat mereka. Kepada anak-anak yang mendengar siaran saya pada petang ini, jadilah anak yang soleh dan solehah buat ibu bapa kita, kerana belum tentu kita dapat hidup lama bersama dengan mereka, kerana tidak sedikit yang kehilangan ibu dan ayah pada saat mereka masih lagi ingin untuk mendapat kasih sayang dan curahan daripada ibu dan ayah yang dipanggil menghadap Allah secara tiba-tiba. Jom tuan-tuan, buang yang keruh, ambil yang jernih. Biduk berlalu, kembang pastikan bertaut, yakin dan percaya. Di hujung terowong yang gelap itu ada cahaya terang benderang sedang menanti. Asalkan kita mau ingin kembali kepada Allah, mendapat suluhan daripada hidayah Al-Quran dan sunnahnya. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Tuan Syekh Yusof bin Haji Ahmad untuk ilmu yang dikongsikan sebentar tadi. Terima kasih kepada anda yang mengemukakan soalan dan juga mendengar rancangan bimbingan Fardhu Ain. Teruskan mendengar setiap hari bermula dari jam 6 petang terbitan Jamil Isa. Anda ternampak orang fakir dan miskin berdekatan anda.